Baik penonton, sekarang ini kita akan bicarakan berkenaan satu topik yang sangat penting untuk kita bicarakan, iaitu berkenaan isu kepupusan Harimau Malaya. Betul. Dan seperti yang kita sudah maklum, isu ini mendapat perhatian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan telah melaksanakan MyTTF, dan perkara ini perlu kita berikan perhatian, bukan sahaja ianya merupakan satu haiwan yang perlu kita lindungi. Betul. Untuk mencegah daripada kepupusan, malah ianya juga menjadi simbol jata negara, lambang negeri-negeri serta pelbagai kementerian, jabatan dan juga agensi negara kita. Ya, betul. Dan bersama dengan kita untuk membincangkan tentang perkara ini iaitu Datuk Fakrul Hatta Musa selaku Timbalan Ketua Pengarah Perhilitan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk, melihat tentang perkara ini, kita sedia maklum, Datuk, ya, populasi spesies harimau Malaya semakin berkurangan. Namun sejauh mana seriusnya isu ini jika kita tidak ditangani isu ini dengan segera, Datuk? Ya. Okey, pertama terima kasih di atas jemput saya hadir di konti pagi ini. Satu tajuk yang amat menarik, Harimau Malaya. Betul. Jadi bila beritahu tentang MyTTF tadi, baru saja 10 Januari yang dilancarkan oleh YB Perdana Menteri, dan keadaan isu kepupusan Harimau Malaya berada di tahap yang kita panggil amat kritikal. Maksud dia jumlah saja kurang daripada 150 ekor. Just imagine in between mungkin 5 ke 10 tahun akan datang, kalau tidak ada tindakan yang drastik, maka kemungkinan kepupusan itu akan berlaku. Seperti juga spesies-spesies yang lain seperti kita punya badak Sumatera, badak Jawa dan spesies-spesies lain. Jadi apabila benda itu sudah dini oleh Perdana Menteri sini, dia ada beberapa strategi lah. Strategi penting, antaranya adalah boots on the ground. Jadi maksudnya kita menempatkan anggota pelitan yang ada bersama-sama dengan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia. Sebelum kita ada Angkatan Tentera Malaysia yang kita panggil One and Beyond. Dan sekarang ni kita panggil BP3, Biodiversity, untuk patrolling, enforcement bersama-sama dan menempatkan impak supaya kita dapat target kita untuk memastikan Harimau Malaya itu terus ada dan penting untuk generasi yang akan datang. Okey, seperti yang Datuk kongsikan tadi, sekarang ini populasi Harimau Malaya di negara kita kurang daripada 150 ekor. Masya-Allah, itu satu perkara yang sangat mengejutkan dan sangat menyedihkan untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia sebenarnya, Datuk. Seperti yang Datuk nyatakan tadi, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mempengerusikan MyTTF. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apa antara intipati utama yang telah digariskan untuk mengatasi permasalahan ini. Okey, antara intipati yang saya kata salah satu komponen tadi adalah untuk kita buat boots on the ground. Yang nombor dua adalah tabit, antara dia adalah tabit urus. Since MyTTF itu dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri, dan ahli-ahlinya adalah merupakan menteri besar dan exco di negeri. Sebab kita kena faham, isu harimau ni bukan isu Jabatan Perhilitan sini. Dia isu kita bersama. Betul. Kita panggil isu kebangsaan. That's why kita perlukan kerjasama yang erat antara pihak persekutuan dan negeri. Dan kita faham bila disebut tentang harimau pupus, antara punca utamanya adalah dia punya habitat. So, bila habitat dia semakin mengecil, dan isu tanah adalah milik negeri. Jadi kami ini di peringkat persekutuan. Jadi kerjasama itulah yang menyebabkan wujudnya MyTTF itu sendiri, supaya benda tu, visi itu tercapai. Objektif kita untuk meningkatkan kita punya populasi harimau pada masa yang akan datang. Baik, dan apabila kita lihat video-video yang tular di media sosial berkenaan dengan harimau berada di sekolah, di beberapa lagi kawasan, kan, dan ini antara perkara yang membimbangkan. Apa yang membimbangkan lagi, sekiranya ada pemburu yang mungkin mereka memburu harimau tersebut, dan akhirnya inilah antara perkara yang mengakibatkan lagi kepupusan harimau, dan ini yang perkara yang membimbangkan kita semua, Datuk. Ya, betul. Ya. Pertama, persoalan tadi, kenapa harimau tu terkeluar daripada rumah dia lah, bahasa mudah dia. Dia pergi sekolah. Kalau yang lain-lain pun ada juga, macam gajah pergi hospital. Adakah dia nak dapat suntikan vaksin atau apa sebagainya? Tapi sebenarnya tidak. Apabila habitatnya telah terganggu, maka binatang liar, bukan saja harimau, malahan yang lain, kita tengok macam kes-kes kematian roadkill. Dalam masa 5 tahun ini, jabatan ada data beratus binatang liar mati
di atas jalan raya. Jadi kenapa? Jadi antara faktor again di dalam strategi itu kita perlu memperkasakan kita punya penguatkuasaan, kerjasama antara Jabatan Pelitan dan agensi-agensi di luar sana. Kita sangat memerlukan bantuan daripada pihak negeri. Kita ada bantuan daripada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Kastam Diraja Malaysia, dan itu that's why kita lancarkan operasi bersepadu khazanah pada 2019. Jadi itu salah satu fungsi kita untuk memperhebatkan dari segi enforcement. Dan baru-baru ini alhamdulillah kita punya akta pemeliharaan hidup liar telah diluluskan di Parlimen. Dan kita dah letakkan penalti daripada 500,000 kepada sehingga 1 juta dan penjara daripada 10 tahun kepada 15 tahun. Itu adalah merupakan fokus pada inilah supaya way forward bagi kesedaran. Okay. Seperti yang Tuan Datuk nyatakan tadi, masalah yang wujud dalam ketika ini apabila kita melihat harimau berada di kawasan sekolah, di kawasan kampung, kawasan perumahan, dan ianya merupakan satu perkara yang perlu kita berikan perhatian serius. Seperti Datuk nyatakan tadi, mungkin habitat ekosistem mereka terganggu dalam hal ini. Jadi apa antara langkah-langkah proaktif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan hazanah flora kita ini seperti harimau ini mempunyai habitat sepenuh jadi mereka yang tersendiri dan tidak diganggu dan tidak melepasi kawasan batas yang telah disediakan? Ya, macam contoh yang terbaik sekarang ni berlaku di Gomusang, di kawasan Bihai itu. Jadi antara langkah-langkah kita perkasakan adalah kerjasama antara Jabatan Pelitan dengan agensi-agensi yang berkaitan di negeri sendiri. Kalau kita tengok di daerah Gomusang sendiri, kaki tangan Jabatan Pelitan hanya ada lebih kurang dalam 8 orang untuk cover kawasan hutan simpan. Ada 3 kawasan hutan utama, simpan utama di sana yang seluas lebih kurang 100,000 hektar, dan di dalamnya of course ada pelbagai jenis spesies binatang, termasuklah harimau, gajah, beruang, tapis, ladang, dan itulah merupakan spesies-spesies yang bakal yang betul-betul di tahap kritikal. Maksud dia punya populasi semakin ni. Jadi kita perlu proaktif, dan jabatan antaranya kita juga dikejutkan dengan keadaan canine distemper. Itu antara faktor juga yang boleh menyebabkan harimau itu bersifat di luar tabi'i asal dia. Itu mungkin ada dulu peristiwa 2 tahun lepas di mana kita ada 1 ekor harimau yang berjalan, dan mungkin juga di Gomusang ni berlaku benda yang sama. Jabatan Pelitan bekerjasama juga dengan DVS dan universiti-universiti, NGO, kita bekerjasama supaya kita pastikan bahawa harimau itu terus berada dalam keadaan selamat supaya dia tidak mengganggu, dia mengancam. Dan bila dia berlaku dengan ancaman tu, dia ada 2 sebenarnya faktor. Dia punya konflik fizikal, maksud dia orang akan cedera parah ataupun yang baru-baru ni meninggal dunia salah seorang, dan juga kesan daripada psikologi. Jadi yang psikologi ni yang sekarang ni pihak Jabatan Pelitan kena bekerjasama untuk kontrol supaya pihak masyarakat di sana berada dalam keadaan selamat. Sebab tidak mudah untuk melupakan macam kita trauma lah bila berlaku insiden macam ni. Masyarakat takut nak keluar rumah untuk cari rezeki, macam masuk di hutan untuk mencari dan dibuat padi huma yang masyarakat buat sekarang tu. Jadi itulah antara yang kita perlu ambil mula dan tindakan bersama lah. Saya beramat terima kasih walaupun kaki tangan jabatan di Gomusang tu lebih kurang 8 orang. Tapi mereka jugalah yang menyelesaikan isu-isu konflik. Bukan saja harimau. Tak sempat dengan isu harimau. Dipanggil pula dengan isu gajah dan sebagainya. Jadi dalam keadaan 8 orang nak cover untuk 100,000 kawasan dan yang lain tu. Jadi agak-agak kata orang mencabarlah bagi kaki tangan. Dan dia perlukan skill ketahanan mental dan fizikal yang kuat supaya menjadi warga Pelitan yang maksud dia jati dirinya kuatlah. Dan terpaksa kadang-kadang ada keluarga meninggalkan keluarga tu, kadang ambil masa 2-3 minggu baru jumpa sebab jauh di pendalaman. Dan kita cerita ni kawasan-kawasan yang macam Bihai tu
dia punya off-road lebih kurang 3 jam untuk sampai off-road. Kita sampai. Jadi agak jauh. Dan itulah dia punya cabarannya. Betul. Okey. Dan kita juga buat kerjasama dengan Jakwa dan sebagainya lah. Tidak lupa. Okey. Dan adakah Datuk kes pemburu haram masih berluasa lah, dan sekarang ni kalau kita lihat ni ia juga punca akibat daripada populasi ini berkurangan. Ya. Salah satu faktornya adalah pemburu haram, tapi saya yakin yang pemburu haram itu kita dapat kawal. Okey. Kita dapat kawal dari segi penguatkuasaan, kita dapat kawal dari segi program-program kesedaran, dan kita jadikan juga masyarakat di situ, kita hire dia sebagai mata-mata Jabatan Pelitan. Misalnya kita ada program veteran ATM, veteran PDRM, orang asli sendiri. Kita lantik dia sebagai kontrak dengan Jabatan Pelitan dan kerajaan peruntukan berapa juta untuk bahaya, dan saya yakin yang untuk pemburuan haram ni dapat dikawal. Cuma dari segi pengecilan habitat di sini. Benda basic saya kata tadi, basic need untuk kita, dan wildlife pun sama juga. Dia perlukan habitat, dia perlukan tempat tinggal, dia perlukan shelter, dan dia perlukan makanan. Itu antara yang kita ambil kira lah. Seperti yang Datuk nyatakan tadi, pelbagai usaha yang telah dilaksanakan dan juga kerjasama melibatkan beberapa agensi turut digerakkan untuk menangani isu kepupusan harimau Malaya ini. Antara isu utama yang diketengahkan tadi berkenaan pengecilan habitat semejadi mereka, dan juga dalam hal ini kita melihat dalam kuantiti ataupun populasi yang kurang daripada 150 harimau Malaya ini, Datuk, ada tak dari sudut pembiakan yang telah dilaksanakan untuk kita menambah ataupun meningkatkan lagi jumlah ini, Datuk? Ya, itu antara cabaran jabatan untuk memastikan harimau itu bilangannya melebihi daripada yang sekarang ni 150. Jadi untuk pembiakan sebenarnya kita pun ada kita panggil program MyTech. MyTech ni adalah merupakan program di mana kita pastikan harimau-harimau Malaya yang ada di zoo yang di Semenanjung Malaysia ini, yang sememangnya ada harimau Malaya, dan kita kenal pasti dia punya individu tersebut. Sebab harimau ni dia yang membezakan antara harimau A dengan harimau B, harimau C adalah belang dia. That's why masa kita letak kamera trap di hutan, kita kena letak both side, kiri di depan dan di belakang, ataupun kiri dan kanan. So bila harimau lalu, dia akan snap gambar tu, kita dapat strike dia. Strike dia yang berbeza. Macam kita punya thumbprint. That's why MyTech tu kita dapat kenal pasti supaya kita tahu generasi ini daripada mana. Dan di situ kita akan cuba dapatkan dia punya ni, dipanggil pemandangan berhadas, bahasa mudahnya. Dan kita cuba untuk ni kan harimau secara in vitro lah. Jadi itu antara effort-effort. Dan pemarkasaan kita punya makmal, salah satu komponen dalam MyTTF tadi pun adalah pemarkasaan kita punya makmal forensik. Dan untuk PDRM juga ada penumbuhan dari segi Wildlife Crime Bureau. Jadi itu antara yang effort-effort kita lah. Okey, dalam kita menangani isu kepupusan harimau Malaya ini, dia memerlukan kerjasama daripada semua pihak, kesedaran daripada masyarakat juga sangat penting. Jadi nasihat ataupun kata-kata Datuk kepada seluruh masyarakat di luar sana, sekiranya mereka berhadapan dengan isu ataupun situasi harimau masuk kampung, apa antara langkah pertama yang boleh mereka lakukan, Datuk? Okey, yang pertamanya apabila terjumpa dengan hidupan liar, saya minta tolong sangat supaya jangan buat tindakan sendiri. Okey, ya, memang kita faham keadaan di sana, memang kadang-kadang manusia ni berada dalam keadaan ketakutan. Tindakan dia tu di luar. Jadi apa-apa pun sebenarnya kita boleh hubungi, macam Pelitan kita ada hotline kita. Mungkin di kawasan pedalaman tu agak jauh, kita ada Pelitan daerah dan sebagainya. Dan pastikan kalau tuan-tuan yang di luar sana berjumpa dengan binatang liar, sila beritahu pihak kami Jabatan Pelitan. InsyaAllah kami cuba yang terbaik, dan dalam keadaan sekarang ini kita cuba yang terbaik untuk sampai ke tempat lokasi itu
supaya kita dapat ambil tindakan segera. Dan hotline kami 1800 88 5151. Saya ingat ada tertera yang daripada ni untuk kita ni, dan ikuti kita punya Facebook Jabatan Perlitan. Jangan lupa, dan of course lah kita kena sentiasa bersama-sama lah dengan ni warga Perlitan pun di daerah saya kata tadi 8 orang, dan nak cover untuk kawasan contoh Gua Musang. Tak habis dengan Gua Musang, Kertih yang tu hari pun tak habis lagi, yang makan binatang itu hari, yang makan lembu tu masih lagi dalam kita punya pangkap kita letak pasir ada di sana. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Fakrul Hatta Musa selaku Timbalan Ketua Pengarah Perhilitan. Terima kasih banyak Datuk di atas pencerahan tersebut, dan sama-sama kita menjaga spesies ini supaya daripada ia semakin berkurangan kan. Dan kalau kita lihat pun 150 saja kuantiti 150 saja harimau Malaya, jadi ini merupakan satu angka yang membimbangkan kita semua. Jadi inilah tanggungjawab kita semua keluarga Malaysia untuk kita menjaga khazanah fauna yang sangat berharga untuk negara kita ini, iaitu harimau Malaya. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini kita akan bersama dengan seorang